حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ih bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan taufik dan hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab kurnia Rabbani limpah rahmani yang merupakan kuliah siri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz pada malam ini, iaitu Selasa malam Rabu di Masjid Qasim selepas Isyak. Ya, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dan kita mengingati kembali akan kalimah la ilaha illallah, dan kemudian kita mengingati nama Allah dalam hati kita. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alil athhar ashabil amrajma'in wala hadratis sultan awliya wa salihin Siri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz wa amadanallah biimdadi wa ana sadabi harakati wa nafa'na bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan syekhuna mursyidina rabituna Asir Afifuddin Sayyidina Abdul Qadir Mansuruddin Qadir Jailani Baghdadi Syairillah walahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال فيها حق في قلبي الله فناصره ومعينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Habibur Rahman. Madad ya Rasulullah, madad ya Habibullah, madad ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultan Aulia. Assalamualaikum ya Sultan Al-Arifin. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Madad ya Sidi Syekh Sultan Aulia. Madad ya Sidi Syekh Sultan Al-Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya fahma as-salam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini mengikuti pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam sehat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW dalam hidup ini sebelum mati kita, dan dijumpakan kita dengan Rasulullah SAW yaumul qiyamah mendapat barakah dan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita dalam pelajaran kitab Kurnia Rabbani telah sampai di muka surat 355. Ya, kita dalam pelajaran yang lepas di mana kita telah dibentangkan oleh Sri Syekh Abdul Qadir Jailani memberitahu kepada kita bagaimana sifat orang-orang yang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana mereka itu senantiasa dalam peperangan dengan nafsu mereka dan memerangi nafsu untuk nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka itu, hidup mereka itu hanya untuk menuntut keridaan Allah.
Itu yang kita baca, ilahana anta maqsudana waridhaka matlubana. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami maksudkan dan keridhaanmu lah yang kami tuntut. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Kurniakanlah kepada kami kasih sayangmu dan ma'rifatmu ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Al-Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani berpesan pada kita, jangan kamu jadi orang munafik yang berpura-pura. Depan manusia kamu berbuat amal Masya Allah hebat. Tapi di belakang manusia, dalam batin kamu, dalam hati kamu, kamu hanyalah orang yang maaf kata penipu, pembohong. Kamu tak seperti mana zahir kamu. Bahkan kamu juga orang yang menafsunya masih lagi sarakah lagi, masih lagi dengan dosa lagi. Na'udzubillah min zalik. Pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani hendak kita ambil serius. Jangan kita menjadi orang yang berpura-pura. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kita esakan Allah, tauhidkan Allah Ta'ala, buat sesuatu kerana Allah Ta'ala. Dan kita mohonlah pertolongan pada Allah kerana dia sajalah yang dapat menolong kita. Ya para jemaah sekalian, begitulah dalam sedikit ringkasan pelajaran kita yang lepas. Pada malam ini kita menyambung lagi di muka surat 355, di mana Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani telah berkata dalam ceramahnya yang diberi tajuk yang pendek, iaitu berkata Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, semoga Allah Ta'ala meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan juga kepada penterjemah kitab ini, iaitu Almarhum Habib Ahmad Smith, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat pada rohnya, dan dilimpahkan barakah ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita faham dan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan insyaAllah. Orang yang mendekatkan diri itu ialah tetamu Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dah dipesan, dan diberitakan kepada kita bagaimana perjuangan orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Jadi kalau orang itu orang yang menjadi kekasih Allah, maka dia itu orang yang sudah dekatkan diri pada Allah, maka dia itu adalah merupakan tetamu Allah. Wahai ghulam, ingatanmu kepada Allah mendekatkan hatimu kepadanya. Jadi lagi banyak kita ingat pada Allah Ta'ala, hati kita tu makin dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam kita berzikir ni, apabila kita zikir, zikir ni memang kita lafazkan kat lidah. La ilaha illallah, Allah, Allah. Tapi dia tak memadai kat lidah, dia nak masukkan ke dalam hati. Sebab asal zikir tu dalam hati. Itu tujuannya zikir, nak hidupkan hati. Lidah ni jasmani, dia akan habis, dia akan makan tanah bila kita mati. Tapi hati itulah yang akan hidup. Hati itu masih rohani kita. Jadi apabila lidah kita zikir, jangan hanya lidah beserta dengan hati. Apabila hati itu berzikir, maka itulah tanda hati kita bertambah dekat kita dengan Allah Ta'ala. Dengan bertambah dekat dengan Allah, maka kita bertambah dekatlah dengan menjadi kekasih-kekasih Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan memasuki ke rumah pendekatannya. Masuk rumah pendekatan. Rumah pendekatan ni bukan hanya satu rumah gedung, tidak. Maknanya jiwa kita, hati kita yang telah berzikir pada Allah Ta'ala, masuklah kita dalam kawasan, di dalam mahligai, iaitu pendekatan diri pada Allah. Bukan mahligai dari segi mata kasar material, tidak. Tapi mahligai kerohanian. Hati kita masuk dalam kawasan, kita kata dewan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya anda menjadi tetamu Allah. Dah masuk dalam dewan dia. Dah masuk mahligainya, masuk istana Allah. Jadi tetamu Allah. Kemudian dia akan dihormati sebagai tetamu raja di segala raja. Sudah tentulah apabila seseorang itu menjadi tetamu raja, dia akan dihormati. Dan siapa dia lagi yang lebih tinggi pada raja sekalian raja? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasti sekali dia akan dihormati dan diberikan sekalian keistimewaan. Siapa dia yang dapatkan itu? Kekasih Allah. Siapa dia kekasih Allah? Yang hati dia tu senantiasa mengingati dan berzikir kepada Allah SWT. Sampai bila anda masih membelakangkan raja ini dengan kerajaan dan kemilikanmu? Sampai bila kita membelakangkan raja sekalian? Raja iaitu Allah Ta'ala. Kita mengutamakan apa yang kita milik daripada harta, rumah, kereta, kerja. Itu yang kita lebih utamakan. Dan kita belakangkan Allah. Kenapa? Sampai bila kita akan berbuat demikian? Kelak sedikit masa lagi semua itu akan berpisah denganmu.
Tak lama lagi semua akan tinggal. Rumah, kereta, kerja, gaji, wang ringgit, duit dalam bank, semua akan kita tinggalkan. Dan bila anda berada di akhirat, anda akan mendapati seolah-olahnya dunia ini tidak ada sama sekali. Dan yang akhirat itu terus menerus ada. Itulah dia, tuan-tuan. Kita hari ini, kita menghadapi hidup dunia, reality, betul dunia ustaz ni, susah ni. Akhirat, cerita, kita dengar cerita. Nanti dalam kubur, nanti besok dia pada mahsyar, matahari atas kepala, orang ramai penuh sesak, nanti atas jembatan seram, kita dengar cerita. Tapi nanti, tak lama lagi, tak lama tuan-tuan. Tak lama, tak lama. Umur kita berapa sekarang? 40? Macam semalam baru kita budak-budak. Umur kita berapa? 60? Macam semalam baru kita kahwin. Padahal dah dapat cucu dah. Ya, begitulah umur kita akan tinggal. Dan bila kita mati, akhirat itulah akan menjadi reality kita. Akhirat itulah yang kita nampak di pada mahsyar, manusia ramai, kelang kabut. Dan dunia hanya tengah cerita saja. Aku dulu kat dunia. Aku ke dunia. Aku dulu kat dunia. Dia tengah cerita saja. Macam bayang-bayang. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, orang yang besok di akhirat, berapa lama kamu dudukkan dunia? Mereka menjawab, asyiyatun sabah wa asyiyah. Dalam sekejap pagi atau sekejap petang. Berapa minit kamu duduk kat dunia? Itulah hakikatnya. Yang kita duduk sekarang kat dunia 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Hanya kita bila balik akhirat, kita rasa macam sekejap kat dunia. 10 minit aja. Itulah hakikatnya, tuan-tuan. Dan memang betul. Kenapa? Sebab di sisi Allah akhirat, satu hari ke akhirat seperti 1000 tahun kat dunia. Jadi kalau sekiranya kita kat akhirat tu 24 jam, macam kita 1000 tahun kat dunia. Jadi kalau dunia kita 60 tahun, jadi kita kalau dibandingkan dengan masa akhirat tu, macam 10 minit, 20 minit saja. Itulah hakikatnya. Dalam 10 minit, 20 minit ini yang kita ada sekarang ni, inilah masa untuk kita mengumpulkan dan berbuat amal untuk bekalan kita untuk sebalik akhirat yang no ending. Ribu-ribu tahun, juta-juta tahun selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi fikirkan apa persiapan kita. Apa yang patut kita lebih dahulukan dan utamakan. Dunia atau kita nak balik ke akhirat. Sudah tentu balik akhirat. Tapi jangan kita lupa dunia kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa akan nasib kamu kat dunia. Tapi akhirat tu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah beri pada kamu. Cari apa? Daral akhirah, akan hari akhirat. Rumah akhirat. Itu yang kekal. Dunia lebih kurang sudahlah. Apa yang ada syukurlah. Ya tak ada kita meminta sedekah. Tak ada duduk tepi jalan. Alhamdulillah. Apa yang ada syukur. Tapi kita lebihkan lagi. Oh, Ustaz, rezeki ada. Oh, kita nak buat rumah lagi besar lagi. Tak payahlah. Apa yang ada sudah. Kita yang lebih nak buat rumah ke akhirat. Oh, kita nak buat kereta lagi besar lagi. Sudah tak apalah. Yang dah ada syukurlah. Kita nak buat rumah ke akhirat. Sebab sana yang kekal, sini tak kekal. Sekejap aja sini. Memanglah kita nampak hebatlah. Tapi hebat apa? Selama bila? Selama-lamanya tak ada. Kereta pun 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun kena scrap. Habis tak ada lagi. Allahu Akbar. Itulah hakikatnya, tuan-tuan. Jangan anda melarikan diri daripadaku kerana kefakiran tanganku. Kerana sesungguhnya aku tidak perlu kepada kamu. Jangan kita larikan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, Syekh Abdul Qadir Jalani kalau cakap ni tajam lah Ustaz. Kena pada kita. Tak tahan. Jangan kamu lari. Kenapa kamu nak lari pada Syekh Abdul Qadir? Kerana Syekh Abdul Qadir Jalani tangannya kosong. Tak dapat nak beri apa-apa. Kamu ingat nak dapat kelebihan? Tak ada apa-apa kelebihan dunia, tak ada. Dan begitulah pula. Ya, dan tidak memerlukan sesiapa. Aku tak perlu pada sesiapa pun. Syekh Abdul Qadir Jalani nak mengajar kita. Dia bukan berharap pada kita sesuatu balasan. Tidak. Tak memerlukan sesiapa pun. Baik di timur, baik pun di barat. Tetapi aku inginkan semua kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Dan aku dapat menghuraikan kekusutan tali temali kamu itu untuk kamu. Itulah tujuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia nak pimpin kita.
nak nasihatkan kita, untuk nak selamatkan kita, untuk kebaikan kita sebenarnya, untuk menghuraikan masalah-masalah kita. Hari ini kita banyak masalah, tapi macam mana nak huraikan? Inilah Tuan Guru kita Sri Syekh Abdul Qadir Jalani nak huraikan. Jadi itulah kebaikan untuk kita. Dia bukan untuk mencari kemewahan, nama, kedudukan, tidak, ya. Jangan berani membuat bid'ah dan mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Allah Azza wa Jal yang tidak ada, lalu anda ada-adakan. Ini pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalaulah ada orang mengatakan ini ahli tarikat ini banyak buat bid'ah, tengok apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan kamu buat bid'ah. Jangan kamu buat perkara yang tak ada dalam agama, diada-adakan. Sudah tentu maknanya Syekh Abdul Qadir Jalani sangat orang yang keras, pegang pada Quran dan hadis. Berlawanan dengan apa tuduhan orang-orang yang tak kenal tarekat. Ini tarekat semua bid'ah. Masya Allah. Sedang Syekh Abdul Qadir Jalani beri warning, jangan kamu buat bid'ah. Mengadakan sesuatu. Cuma bid'ah ni kita sebagaimana kita dah tahu huraian dia. Bid'ah itu bagi dua. Bid'ah yang hasanah, bid'ah dalalah. Hasanah iaitu bid'ah yang baik. Bid'ah yang tak menyalahi Quran hadis. Sebab kita yang pegang kita Quran hadis. Itu sumber kita yang asli. Itu tak menyalahi. Seperti kita berzikir. Okey Ustaz berzikir ni. Ini bid'ah ni. Mana ada zikir banyak-banyak? Nanti dulu. Kau tengok Quran. Apa Allah kata? Uzkurullah zikran katsira. Zikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Tengok Nabi lepas sembahyang, zikir suaranya sampai di kedengaran di safnya terakhir sekali. Bagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ustaz habis duduk berzikir ramai-ramai ni, zikir ramai-ramai ni pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para malaikat mencari-cari majlis zikir. Majlis zikir sampai berjumpa. Jadi pokoknya amalan orang ahli tarekat, ahli tasawuf, semuanya walaupun pada mata zahir ini bid'ah, tapi dia ada sumbernya daripada Quran hadis. Tak ada. Tak ada yang kita katakan sesat, bid'ah, dalalah, bid'ah yang sesat yang masuk neraka, tak ada. Jadi pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani, awas, jangan kamu mengadakan sesuatu yang tak ada dalam agama, iaitu bid'ah dalalah. Sekarang solat kita dah tak payah nak buat lagi 5 waktu, kita buat hajalah 3 waktu. Sekarang COVID. Ini COVID ni adalah masa yang tak pernah berlaku pada zaman dahulu. Ini sesuatu yang perlu ubah suai. Jadi kita buatlah 3 waktu. Mana boleh? Zuhur, asar kita jamak. Dan maghrib, isyak kita jamak. Subuh dia sendiri. Jadi 3 waktu je lah. Ini fatwa baru ni. Boleh tukar-tukar pula. Kalau jamak tu musafir boleh lah. Kalau jamak tu kerana orang tu sakit kerana hujan, okey lah. Tapi ini tak ada apa-apa. Pasal COVID ni, pasal nak jamak. Tak ada. Ini sebagai contoh lah. Jadi kita jangan buat bid'ah. Awas. Jadi orang tarekat sebenarnya orang yang kuat pegang pada Quran dan hadis. Bukan orang yang, maaf kata, pembuat bid'ah seperti mana yang dituduh oleh orang yang tak faham, bahkan orang yang anti tarekat. Ikutlah kedua penyaksian yang adil, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua itulah sahaja yang akan menyampaikan kamu ke hadirat Tuhanmu. Nampak pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan buat bid'ah, tapi berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Inilah dua jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi dah sebut, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihuma, kitabullah wa sunnatu rasuli. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang pada 2 perkara ini. Apa dia? Kitabullah dan sunnah rasulnya. Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Jadi itulah pegang kita. Itulah pegangan ulama-ulama kita dahulu. Jadi kita alhamdulillah, kita bukan ulama, kita pun bukan pandai sangat, tapi kita dah ada syukur pada ulama-ulama kita dahulu. Daripada bidang fikih, imam-imam kita yang Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, rahimahullah. Daripada bidang akidah, kita ada Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Mansur Maturi, alhamdulillah. Dalam bidang tasawuf, kita ada Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Imam Ghazali, Syekh Baghdadi, banyak lagi ulama tasawuf. Alhamdulillah. Jadi mereka ini merupakan sebagai orang yang pemimpin mengikut Al-Quran Sunnah. Bukan makna mengada-adakan seperti mana dituduhkan oleh orang-orang yang anti pada tarekat. Tetapi jika anda seorang yang suka membuat bid'ah,
maka penyaksian anda ialah akalmu dan hawa nafsumu. Maka tidak heranlah jika keduanya itu akan memasukkan kamu ke dalam neraka dan mendampingkan kamu dengan Fir'aun dan Haman dan tentera keduanya. Itulah balasannya. Jadi orang yang buat bid'ah, bid'ah dalalah. Ini ingat, bid'ah dalalah. Bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah yang menyesatkan. Kenapa dia buat macam ni? Dia gunakan akal. Ustaz, ni sekarang pandemik Ustaz. Kita tak boleh ikut normal. Biasa, kita kena ada unnormal biasa. Yang luar pada normal. Kalau dulu kita solat, kita macam ini, kita ada solat ikut waktu. Tapi sekarang kita tak boleh. Sekarang kita pandemik. Kita kena ubah. Kita ikut akal. Ikut fikiran kita. Kita kena utamakan kemaslahatan orang ramai. Sebelum kita mengikut syariat. Jadi syariat ini kita ubah. Yang penting orang ramai semaslahat. Habis kalau budak-budak nak periksa di sebelum waktu zuhur, sembahyang zuhur sebelum waktu. Boleh? Mana boleh? Tak boleh. Kena waktu. Macam itulah ibaratnya. Tak boleh hanya pakai akal. Tapi kalau kamu menggunakan akal kamu, fikiran kamu tanpa berpandu pada Al-Quran dan Sunnah dan kamu membuat perkara bid'ah yang menjadikan sesat, kamu nanti dalam neraka bersama-sama Fir'aun dan Haman. Siapa tu Haman? Menteri pada Fir'aun. Menteri Fir'aun. Samalah macam Fir'aun juga. Dan tentera-tentera. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala bid'ah yang menyesatkan dan jauhkan kami daripada tertipu dengan akal fikiran kami yang membawa kami derhaka padamu. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Rahim dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan suka berhujah dengan takdir. Semua itu tiada akan diterima daripadamu. Ini satu perkara yang manusianya, maaf kata, yang jahil. Apa nak buat Ustaz? Dah takdir Allah kita macam ni, jadi terpaksalah kita ubah suaikan keadaan diri kita. Takdir. Dia menyalahkan takdir. Ni dah takdir Allah, ni dah COVID ni. Jadi oleh kerana itu kita terpaksa ubah suaikan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala yang menentukan kita jadi jahat. Allah Ta'ala menentukan kita jadi buatnya tak baik. Allah Ta'ala jadi menentukan yang kita buatnya jadi sesat. Na'udzubillah min dzalik. Habis kamu salahkan takdir. Jangan kamu salahkan takdir. Habis nak buat macam mana? Habis kalau na'udzubillah orang berzina. Takdir Allah Ustaz, macam mana saya nak elak, dah takdir Tuhan aku berzina. Habis kalau si orang tu mencuri, apa nak buat Ustaz, dah takdir Allah aku mencuri. Inilah makna orang-orang yang derhaka pada Allah, yang jahil. Tetapi mereka tu menggunakan perkataan takdir untuk mengelakkan diri mereka daripada dituduh. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, tiada akan diterima daripadamu. Anda sepatutnya masuk ke dalam rumah ilmu pengetahuan dan dapatkan pelajaran. Kemudian amalkan apa yang anda belajar dengan penuh ikhlas. Nampak? Jadi untuk elakkan diri kita pada jadi kebodohan dengan kerana menggunakan perkataan takdir, belajar. Pergi belajar. Belajar dengan ulama. Belajar dengan ustaz-ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita beriman pada Allah, takdir baik dan buruk pada Allah. Betul. Tapi kita tak menyerah. Serah duduk apa nak jadi. Tak ada. Kita buat apa yang perintah Allah. Yang Allah Ta'ala larang, tinggalkan. Yang disuruh kita buat. Selebihnya, itulah baru Allah Ta'ala yang tentukan. Kita nak buah. Tanam pokoknya, bajakan, letak baja, siramkan air, pagarkan dia. Kemudian dia berhasil buah, Alhamdulillah. Tak berhasil buah pun, Alhamdulillah, dah itu takdir Allah. Orang peladang-peladang, dia tanam padi apa ke, jagung ke, gandum ke. Sampai musim nak ambil hasil, Allah hantar pula, kita katakan, kuman-kuman ataupun kita katakan, belalang-belalang habis dimakan semua hasil-hasil kita punya tanaman. Apa nak buat? Itu takdir. Tetapi sebelum itu kita berusaha. Yang nak berlaku tu kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita buat apa syariat suruh, selebih itu urusan Allah Ta'ala. Jangan kita menyerah pada takdir. Memang kita terima takdir, tapi bukan kita serah bulat-bulat. Kita duduk tengah-tengah jalan, ada kereta lalu lalang, takdir Allah kalau aku mati-mati. Tidak, itu bukan caranya. Demikianlah anda tidak boleh sampai ke mana-mana, tetapi anda mesti terus berusaha. Jadikan usahamu pada menuntut ilmu pengetahuan dan kemudian beramal dengannya. Ini pun
Takdir Allah Ustaz, saya tak sampai pada Tuhan. Takdir Allah, hati saya ni lalai. Takdir Allah, saya tak dapat beramal. Kamu ni jangan menyalahkan Allah ya. Kan Allah suruh kamu belajar. Belajar, tuntut ilmu. Amalkan ilmu tu dengan ikhlas. Apa perintah Allah? Buat. Apa suruhan Nabi? Buat. Apa yang Allah Ta'ala suka? Lakukan. Apa yang Nabi suka? Buat apa yang Nabi suka. Itu kita buat. Jangan kita serah takdir. Apa nak buat Ustaz? Macam inilah saya. Hati saya tak khusyuk dalam solat. Apa nak buat? Takdir Allah pada saya. Susah saya nak bangun tahajud. Itu bukan takdir. Itu pemalas namanya. Jadi kita kena berdiri tegak dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah annahu, bahawa dia Allah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Alim ulama mengatakan ayat ini merangkumi dua perkara. Pertama, perintah untuk belajar. Fa'lam, ketahuilah. Keduanya, baru beramal, baca la ilaha, baru beriman. Kalau kita tak ada belajar, tak ada ilmu, macam mana kita nak beriman? Kau sembah pada Allah. Ya, aku sembah. Siapa Allah yang kau sembah? Allah. Macam mana kau sembah Allah tapi kau tak kenal Allah? Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dan agama ialah mengenal Allah. Sebab tu Nabi SAW waktu di Mekah, sebelum perintah solat ni bila? Setahun sebelum hijrah ke Madinah. Selepas 12 tahun Nabi dakwah di Mekah, baru ni Isra Mi'raj. Sebelum itu tak ada solat. Habis buat apa? Perintah untuk beriman saja. Dah kukuh iman, baru solat. Tapi kita tak bolehlah. Sekarang kita dah beranak, dah lahir Islam. Alhamdulillah. Sebab tu kita anak-anak kena ajar daripada kecil. Kita mengenal Allah. Mengenal zat Allah. Mengenal sifat Allah. Mengenal hukum-hukum tentang ketuhanan Allah. Itulah dia. Kita kena belajar. Kemudian kita amal. Amal yang soleh. Barulah kita sampai pada Allah. Tak boleh kita serah pada takdir. Okeylah kalau kamu kata serah pada takdir. Kamu lapar kan? Nanti Allah Ta'ala bagi makanan. Tunggu je lah. Tunggu Ustaz. Macam mana nak kenyang? Tak boleh. Kita kena pergi makan. Cari makan mana restoran. Kalau untuk makan ni pasal, perutnya pasal, nak usaha. Tapi kalau untuk ibadat, takdir Allah Ustaz. Macam mana saya nak buat? Saya memang tak boleh bangun tahajud. Saya memang susah nak baca Quran. Tak ada masa. Apa takdir? Engkau tak uruskan, tak usahakan, tak belajar. Macam mana kau nak buat? Maaf tuan-tuan ya. Allah, jangan jadikan usahamu pada mengejar dunia saja. Kelak dalam masa yang singkat akan terputus usahamu. Biarlah usahamu itu pada apa yang mendatangkan manfaat bagi dirimu saja. Nampak pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kita sekarang, kalau untuk dunia, Ustaz, mana boleh takdir. Kita kena usaha, kita kena kerja. Kena cari macam mana jalannya, macam bisnes, macam mana. Untuk dunia kamu usaha. Yelah Ustaz, takkan rezeki datang bergolek. Mesti kena usaha. Okey. Tapi bagaimana akhirat? Akhirat pun sama juga. Takkan datang bergolek. Jadi kalau untuk dunia, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, usaha. Tapi sekadar yang kamu perlukan. Kamu perlukan apa? Makan minum. Kamu perlukan di rumah. Kamu perlukan kenderaan yang sederhana. Ada tak? Ada, Alhamdulillah. Nak apa lagi? Nak buka bisnes tu sana. Nak buka lagi syarikat dia. Nak buka. Boleh. Tapi kemampuannya, masanya ada. Masa kita sangat terhad. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 minit. Dan masa kita sangat cepat jalan. Umur dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bila-bila saat kita akan mati. Amal akhirat masih lagi sikit sangat. Kita kena tukar cara kita. Sebab tu bagus juga kerja-kerja dunia ni. Ada pencen. Pencen. Yelah dah habis lah sampai umur 60 tahun. Ada sekarang naik 65 tahun. Itu sebenarnya dia bagi kita masa untuk beribadat pula. Ustaz, saya kalau tak boleh duduk diam lah kat rumah. Kenapa? Saya mesti buat something lah, tak boleh duduk diam. Buatlah ibadat. Ibadat tu kerja dengan Allah. Baca Quran, bangun subuh, tahajud, kemudian kita solat isyraq, sembahyang duha, baca Quran, berzikir,
Rehat sekejap, lepas tu baca buku agama atau ikut kelas online. Masya Allah, tabarakallah. Isikan masa kita dengan manfaat. Kenapa kita kata boring lah duduk rumah? Nak cari kerja juga. Inilah masa-masa dah akhir umur kita ni. Dah 60 tahun, 65 tahun. Dah siap-siap lah nak balik, nak bye-bye. Dunia ni nak bye-bye dah. Nak tinggal dah. Dah tak ada lagi kan untuk kita dunia. Nak apa lagi sedap? Nak makan sedap pun tak boleh banyak. Dah umur dah lanjut. Nak makan banyak pun tak boleh. Doktor kata kau ada diabetes lah, kau kolesterol lah, kau ada gout lah, macam-macam tak boleh. Sudahlah. Dunia pun dah kata aku tak mahu kau. Kita pun kata baiklah aku pun tak mahu kau. Selamat tinggal. Kita siapkan untuk balik akhirat. Itulah hakikatnya. Allahu Akbar. Reda Tuhan mencetuskan kecintaannya. Reda dengan Allah. Allah reda dengan kita. Allah sayang kita. Wahai ghulam, teguhkan diri untuk sampai kepada keridaan Allah dan belakangkan segala-gala yang lain. Itulah tujuan kita. Yang pertama tujuan kita ialah reda Allah. Dan dapat reda Allah, yang lain tu perkara kecil saja. Yang penting Allah reda pada kita. Jika Tuhanmu sudah reda denganmu, nescaya dia akan menyayangimu. Kalau Allah reda kita, Allah sayang kita. Itulah hakikatnya. Sebab tu kita kata ilahana anta maksudana wa ridhaka matlubana. Ya Tuhan, Engkau lah yang kami maksudkan dan keridaan-Mu lah yang kami tuntut, ya Allah. Kurniakanlah kami keridaan-Mu ya Rahman, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah reda pada kita. Hilangkan kerunsingan memperoleh rezeki dari dalam hatimu. Kelak akan datang rezekimu daripada Allah Ta'ala tanpa penat lelah. Kita sekarang fikir macam-macam pada ustaz, sekarang ni COVID macam mana? Jangan bimbang. Selagi ada rezeki kita, dia akan sampai pada kita. Tapi sudah tentu kita kena usaha. Usaha sekadar mana termampu. Kalau tak dapat besar, kecil. Ya, kalau rumah kita besar, kena downgrade. Kalau kereta kita besar, tak dapat bayar setiap bulan, kita downgrade. Tak apa salah. Tak ada kereta, tak apalah. Aku naik basikal, naik MRT cukup. Sebagai contohlah. Kita mengukur kemampuan diri kita, kita hidup dengan apa yang kita punya kemampuan kita. Jangan kata kita nak hidup rumah besar, nak makan sedap, tapi kemampuan kita sedikit. Janganlah. Kita sesuaikan ukur baju di badan sendiri. Jangan tengok orang tu rumah besar, orang tu kereta besar, aku pun nak. Tapi kita kemampuan tak ada. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita bimbang tentang rezeki lah. Memang rezeki itu kita cari, tapi jangan dibimbangkan. Keluarkan segala fikiran dari dalam hatimu. Dan jadikan fikiranmu itu hanya satu saja, iaitu ingat pada Allah. Jadi hati kita ni kita kosongkan. Jangan ada rusing dunia, jangan ada rusing masalah kehidupan, jangan. Hati kita hanya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Mencukupilah aku dengan Allah. Tidak ada dalam hati aku melainkan hanya Allah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Itulah. Hati kita tak ada apa yang melainkan Allah. Dunia kita letak kat tangan. Allah kita letak dalam hati. Jangan jadi terbalik. Dunia kita letak dalam hati. Allah letak kat tangan. Allahu Akbar. Terus kita hilang. Hati kita ingat dunia, ingat kerja, ingat makan, ingat Allahu Akbar. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kerana kami jahil, kami bodoh ya Allah. Maafkanlah kami, penuhkanlah hati kami dengan ingatan padamu ya Allah. Buangkanlah daripada hati kami segala ingatan yang selain padamu ya Rahman. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal alamin. Jika anda sudah melakukan seperti itu, nescaya Allah akan mencukupkan kamu dari segala fikiranmu yang lain. Kalau hati kita itu dah penuh dengan Allah, tak ada apa lagi lah masalah. Semuanya akan Allah mudahkan untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa Allah Ta'ala kata? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, dibuatkannya jalan keluar daripada sekalian kesusahan. Semua susah. Kamu bertakwa pada Allah,
Allah mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah beri dia rezeki tanpa disangka-sangka. Masya Allah, Masya Allah. Rezeki bukan rezeki datang turun dari langit. Ada saja orang, bukan kita mengharap, tapi orang hadiah pada kita. Anak kita pun beri kesian pada bapaknya. Dan menantu kita pula boleh beli berat pada kita. Alhamdulillah. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Bukanlah maknanya kita mengharap pada orang. Tapi Allah yang membawa datang pada kita. Siapa? Orang yang bertakwa pada Allah. Kalau kita meniaga, dipermudahkan meniaga kita. Kalau kita berurusan, dipermudahkan urusan kita. Siapa? Orang yang bertakwa pada Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami pada orang yang bertakwa, ya Rahman. Dengan berkat Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fikiranmu itu ialah apa yang merunsingkan kamu. Jika fikiranmu mengenai dunia, maka anda akan hidup bersama dunia. Apa yang kita fikirkan, itulah yang akan sibukkan kita. Kalau kita fikirkan dunia, maka sibuklah saja kita dengan dunia. Jika fikiranmu mengenai akhirat, saya hidup kamu bersama akhirat. Kalau kita runsingkan akhirat, macam manalah kalau mati nanti, bagaimana aku dalam kubur nanti, bagaimana aku dekat pada mahsyar. Maka fikiran kamu akan runsing akhirat. Hidup kamu dengan akhirat. Setiap perbuatan kamu akan ingat akhirat. Ini buat ni salah ni, tak boleh nanti akhirat susah nak tanggung. Ni buat ni tak boleh berdosa, nanti akhirat nanti macam mana nak tanggung. Buat ni perintah Nabi ni, ini bagus untuk selamatkan kita dari azab di akhirat. Allahu Akbar. Dan jika fikiranmu mengenai manusia, anda akan hidup terus bersama manusia. Nanti orang cakap apa Ustaz? Nanti orang kata apa Ustaz? Nanti bos kata apa? Kita nak fikir susah hati hal dengan manusia. Jadi kamu ni hiduplah sama dengan manusia. Tapi jika fikiran kamu hanya kepada Allah Ta'ala, maka anda akan hidup bersama Allah. Bersama Allah, dunia dan akhir akan datang bersama kamu. Hati kita, fikiran kita, ingat Allah selalu. Maka Allah datangkan hati kita dengan Allah. Dan dunia datang dan akhirat datang melutut pada kita. Tak perlu kita fikirkan ke dunia kepada akhirat. Kita fikirkan Allah. Kenapa? Sebab Allah raja sekalian alam ni. Raja dunia, raja akhirat. Satu masa Harun Ar-Rashid, khalifah, dia nak menyambut hari jadi dia. Dia buatkan siap dalam satu gedung, rumah gedung besar, dengan sekalian alat-alat cantik, perhiasan dan kemewahan. Dan dia isytiharkan pada rakyat dia. Wahai rakyat, hari ini hari jadi aku nak berikan hadiah. Siapa yang masuk dalam gedung ini, apa dia pegang, dia punya. Jadi, bila dia buka saja, orang merebut. Ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Macam-macam lah. Tapi tukang kipas hamba pada Harun Ar-Rashid ni, dia duduk kat tepi Harun Ar-Rashid. Dikipaskan khalifah. Khalifah pun tanya, kau tak pergi ke merebut orang, merebut macam-macam? Kata hamba ini, apa tuanku cakap? Aku cakap, apa yang kau pegang, itu kau punya. Tiba-tiba hamba tu, pegang pada Harun Ar-Rashid. Kenapa kau pegang aku pula? Kalau saya pegang satu intan, satu emas, saya dapat satu saja. Tapi kalau saya pegang tuanku, saya dapat semua apa yang tuanku punya. Masya Allah. Pintar hamba ni. Harun Ar-Rashid sangat gembira kerana kebijaksanaan hamba ini dimerdekakan dan diberikan hadiah yang besar. Begitulah kita, tuan-tuan. Kita nak kejar dunia. Dunia sekejap kita dapat sikit. Kita kejar akhirat. Akhirat juga makhluk Allah, cipta Allah. Tapi kalau kita dapat Allah, kita dapat dunia dan akhirat. Masya Allah. Itulah hakikatnya orang tasawuf, orang tarikat. Dia tak pergi pada dunia. Dia tak pergi kepada akhirat. Dia pergi kepada Allah. Ilahana anta maksudana. Ya Tuhan kami, Engkau lah yang kami maksudkan. Dan keridhaanmu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah pada kami kasih sayangmu dan makrifatmu. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pesanan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani cukup direct to the point. Kita dengar ni, janganlah hanya dengar halau telinga. Tapi jadikanlah ada satu prinsip hidup kita. Hidup kita ialah untuk mencari keridhaan Allah. Dunia sekadar yang kita perlu dan akhirat kita tempat kita kembali
tapi Allah tepat tuju kita. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini bermanfaat pada saya dan kepada anda sekalian, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak kalau ada penyampaian saya tersalah kata, tersilap kata, terkata kasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana benar semua daripada Allah, salah silap itu pada kelemahan saya sendiri. Dan jangan lupa pengajian kita malam ini merupakan pengajian daripada Masjid Kasim, Changi, Singapura. Marilah sama-sama kita mendukung masjid kita dengan sama-sama kita derma pada tamu masjid yang ada akaun nombornya di hadapan kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mengundurkan diri dan saya mohon maaf. Dengan sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.